Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya. Nama Muhammad Syarifullah bin Ahmad. Nombor matrik 2760664. Saya mewakili ahli kumpulan saya. Dalam kumpulan saya terdapat 5 orang. 5 orang ahli kumpulan. Bagi kumpulan saya, kami telah memilih untuk tugasan 2, pembangunan masyarakat 1, iaitu ciri-ciri budaya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Kami telah memilih ciri budaya itu masyarakat makanan semasa musim perayaan. Sebenarnya saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai budaya tersebut. Penduduk Malaysia yang berpilihan kaum dengan latar belakang, sejarah, keturunan, budaya, agama dan kepercayaan serta hidup yang berbeza. Pelbagai etnik telah mempengaruhi pembangunan politik, ekonomi dan sosial dalam negara kita. Adat dan budaya merangkumi pelbagai aspek bermula dari kelahiran, perkahwinan dan kematian. Adat budaya juga mempunyai hubungan amat rapat dengan masyarakat. Jika tiada adat budaya, maka tidak adalah masyarakat. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk meneruskan pembincangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdausyami bin Kamal Utama. Hari ini saya akan membanggakan tentang makanan masyarakat kaum Melayu. Makanan Melayu telah wujud sejak berpuluh lamanya dan mempunyai banyak pengaruh dalam menjadikannya begitu unik dengan caranya yang tersendiri. Makanan atau masakan Melayu ialah makanan hasil masakan orang Melayu dari Malaysia, Indonesia, Singapura dan Penang yang dahulunya dapat diklasifikasikan sebagai gugusan kepulauan Melayu atau lebih kerap dipanggil Nusantara. Bukan sahaja makanan melambangkan identiti sebuah kaum, malah makanan juga merupakan aspek yang penting dalam sebuah perayaan. Contohnya ketupat palas dan hari raya Aidilfitri. Kedua-duanya mempunyai kaitan yang sangat kuat sehingga kini sambutan hari raya dianggap tidak dekat jika ada ketupat palas sebagai sajian utama. Di antara ciri utama makanan Melayu yang membezakannya dari makanan etnik lain ialah makanan Melayu melibatkan banyak penggunaan rempah ratus dalam proses penyediaannya. Rempah ratus dalam makanan bukan sesuatu yang asing bagi kaum Melayu, kerana pada zaman dahulu tanah Melayu merupakan antara pusat perdagangan rempah yang terbesar di dunia. Bukan itu sahaja, rempah ratus juga dapati mempunyai faedah dalam bidang perubatan tradisional dan kecantikan. Rasa makanan juga dapat diperkayakan serta mempunyai khasiat yang baik kerana bebas dari sebarang rasa keluar. Selain rempah ratus juga, bahan lain yang begitu erat digunakan dalam makanan Melayu ialah santan. Banyak makanan Melayu yang menggunakan santan dalam proses pembuatan, antaranya ialah makanan nombor 1 di Malaysia iaitu nasi lemak. Di samping itu, makanan Melayu juga menggunakan perasa yang dihasilkan sendiri secara tradisional seperti belacan, cincaluk dan juga budu. Belacan diperbuat dari udang yang dijadikan pes masakan melalui proses penyawitan. Belacan ini boleh digunakan dengan berbagai cara dan merupakan antara perasa yang sangat versatile. Namun begitu, budu lebih kerap digunakan dalam kalangan masyarakat pantai timur berbanding di negeri lain. Ciri utama lain bagi masakan makanan Melayu ialah makanan Melayu sering dihidangkan bersama nasi. Hal ini tidak asing lagi kerana nasi merupakan makanan wujud masyarakat Melayu serta kaum lain di Malaysia. Nasi dalam masakan Melayu berbagi kepada warna, rasa dan jenis beras yang digunakan. Ini dapat dilihat dengan pelbagai jenis hidangan, antaranya nasi kerabu yang menggunakan nasi berwarna biru, nasi minyak dengan nasi berwarna kuning,
menghasilkan nasi hujan panas yang menggunakan berbagai campuran warna sehingga menghasilkan nasi berwarna warni. Di kesimpulannya, makanan Melayu mempunyai identiti dan keistimewaannya tersendiri. Namun begitu, ada setengah aspek makanan Melayu yang semakin dikenal zaman dan banyak dilupakan dalam era modernisasi kini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Gadiswari, anak perempuan Parmesoran. Hari ini saya ingin membentangkan tentang makanan perayaan Cina. Terlebih dahulu, Tahun Baru Cina adalah perayaan utama masyarakat Cina untuk menyambut Tahun Baru dalam kalender Kamari Cina. Kalender ini juga terbagi kepada 12 tahun dan ia dinamakan sebagai nama haiwan. Peristiwa yang paling menarik ketika Tahun Baru Cina ini adalah makan besar bersama ahli keluarga. Kaum Cina juga terkenal dengan simbolik makna makanan yang dikaitkan dengan perkara-perkara yang baik dalam hidup mereka. Selain makanan yang dihidangkan sewaktu hari-hari perayaan, ia juga memberi maksud yang tersendiri. Makanan yang dipilih juga merupakan simbolik kepada kekayaan, tua, kemewahan, kejayaan dan umur yang panjang. Menu tradisi yang sering dihidangkan semasa Tahun Baru Cina adalah berasaskan ikan, buah-buahan dan sayur. Antara makanan utama yang dihidangkan semasa makan besar adalah yisang, dumpling, buah limau, kuih bakul, kuih bulan serta mi chang so mian. Makanan pertama yang saya ingin menerangkan ialah yisang. Yisang adalah makanan yang terdiri daripada aneka sayur dan ikan. Hidangan ini biasa dihidang menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Ia melambangkan kemakmuran, kemewahan dan juga kekayaan. Masyarakat Cina juga mempercayai bahawa ikan adalah pembawa rezeki. Makanan tersebut adalah berwarna-warni dan ia sangat menarik. Yisang juga diperbuat daripada potongan ikan salmon, kacang tanah, cili, lobak putih, lobak merah, halia, daun limau perut, daun pasir Cina, biji bijan bakar dan udang kering-kering. Kuahnya atau penambah rasanya pula adalah diperbuat daripada sos plum. Ketika hendak menikmatinya, yisang akan digaul dengan kayu penyepit dan sambil melaung lohe beramai-ramai. Mereka akan mengangkat tinggi. Semakin tinggi melambungnya, ia bermaksud rezeki mereka akan semakin mewah. Selain itu, makanan seterusnya adalah chang so mein. Chang so mein merupakan mi telur Cantonese paling nipis serta dibuat daripada tepung gandum. Ia berwarna kuning keemasan serta sedikit kenyal. Teksturnya juga sedikit lembut disebabkan penggunaan air soda di dalam dounya. Seterusnya, makanan ini melambangkan umur panjang seseorang. Ini biasanya dihidangkan bersama sayur-sayuran seperti sawi, cendawan dan juga cili. Seterusnya, saya ingin menerangkan kuih bakul. Kuih bakul juga dikenali sebagai kuih Tahun Baru Cina. Ia diperbuat daripada tepung pulut berbentuk seperti dodol. Sesungguhnya boleh dimakan bila-bila masa sahaja. Makanan kuih bakul dipercayai membawa tua pada masa perayaan. Ia bermaksud kuih berbunyi sama seperti perkataan gau, semakin tinggi, semakin tahun, semakin tinggi. Bermaksud setahun lagi kehidupan, setinggi lagi kemajuan. Seterusnya, kuih bulan. Kuih bulan adalah biasanya boleh didapati menjelang musim perayaan pertengahan musim luruh atau Tahun Baru Cina. Ia mempunyai rasa yang manis serta boleh dimakan begitu saja. Kuih ini berbentuk bulat dan juga segi empat yang terdiri daripada kuning telur itik masin serta bahan-bahan yang lain. Selain itu, kuih bulan juga mempunyai inti yang pelbagai di dalamnya. Inti terdiri daripada paste biji teratai, kacang merah, walnut, bijan, badam, benih labu dan biji tembikai. Terdapat juga inti lain seperti keladi, pandan dan juga durian. Seterusnya, saya ingin menerangkan dumpling. Dumpling juga dikenali sebagai jiaozi, di mana kulitnya diperbuat daripada tepung gandum. Biasanya ia berintikan isi yang
Berbagai jenis seperti udang segar, daging dan juga sayur-sayuran seperti cili, halia, cendawan serta herba. Dumpling merupakan masakan tradisional yang berkhasiat. Dumpling juga menjadi ubat di mana mereka yang dijangkiti pelbagai penyakit. Ia menyembuhkan penyakit kerana intinya mengandungi herba-herba yang berkhasiat. Memakan jauzi ini juga menandakan 1 tahun sudah berlalu dan tahun baru akan menjelang. Selain itu, saya ingin menerangkan limau mandarin. Makanan atau mempamerkan buah limau ini adalah dilihat sebagai tanda tua dan kekayaan. Itu saja daripada saya. Seterusnya kawan saya akan menerangkan. Selamat sejahtera, saya Suntarawatani Supramani mewakili kumpulan saya untuk menerangkan tentang makanan perayaan kaum India. Walaupun terdapat pelbagai jenis perayaan yang disambut oleh kaum India, makanan yang dihidangkan semasa setiap perayaan ini adalah sama. Makanan perayaan terbahagi kepada dua semasa perayaan kaum India, iaitu makanan pedas dan juga makanan manis. Makanan pedas yang terdapat ialah kari ayam. Okey, kari ayam ini merupakan hidangan pedas semasa perayaan kaum India dan juga makanan ini dimasak menggunakan rempah ratus. Makanan ini juga boleh dimakan bersama nasi, roti canai dan juga dosai. Okey, makanan seterusnya ialah dosai. Dosai ialah salah satu makanan kegemaran kaum India. Dosai ini menjadi menu utama semasa hari Deepawali. Dosai ini turut makan bersama kuah yang bernama chatini. Okey. Dosai ada beberapa jenis iaitu dosai bawang, dosai cili dan juga dosai telur. Makanan seterusnya ialah puri. Okey, puri ini dimakan bersama kari atau dal. Puri diperbuat dengan menggunakan tepung gandum dan puri rasanya seakan seperti roti canai dan ranggut dimakan. Makanan seterusnya ialah idli. Okey, idli merupakan makanan sampingan dalam hidangan kaum India pada hari Deepawali. Okey, idli juga dimakan bersama chutney, dal atau kari ayam. Seterusnya ialah makanan manis. Okey, makanan manis yang terdapat dalam makanan perayaan kaum India adalah kuih adirasam. Okey, kuih adirasam ini bentuk seperti kuih donat dan warnanya gelap. Okey, ramuannya adalah tepung beras, gula merah, buah pelaga, garam, kelapa parut dan juga minyak masak. Okey, kuih ini tahan selama 6 bulan. Seterusnya ialah murku. Murku bukan saja menjadi antara kuih kegemaran kaum India maupun kaum lain. Murku selalunya dibuat pada musim perayaan dan kenduri kendara. Murku tersebut boleh dibuat berbagai bentuk sama ada bulat panjang atau bintang panjang. Sungguh pun begitu cara pembuatannya adalah sama. Pada masa kini, murku juga dihidangkan pada hari biasa dan dijual secara meluas di Malaysia. Okey, badai merupakan kuih yang paling digemari oleh kebanyakan masyarakat Malaysia. Ianya adalah sejenis makanan tradisional jenis kering. Kuih tersebut berbentuk gelung. Ianya aman disesuai dihidangkan ketika masih panas dan sebagai hidangan minum petang. Selain itu, ianya turut dihidangkan pada hari perayaan Deepawali. Wadai atau disebut wade merupakan sejenis makanan orang India Selatan. Terdapat juga hirisan cili hijau, daun kari dan juga bawang merah dicampurkan sekali. Okey, makanan manis yang terakhir ialah ladu. Okey, ladu merupakan makanan yang sentiasa dihidangkan semasa musim perayaan kaum India dan manis rasanya. Ianya mudah rapuh apabila dipegang. Ramuan kuih ini adalah tepung kuda, buah ceri, buah kajus, buah kismis, pewarna gula, garam dan juga minyak sapi. Ini sahaja daripada saya. Untuk pembentangan yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Salam sejahtera, saya Justin Bisuking akan membentangkan tentang makanan semasa musim perayaan di Sarawak. Negeri Sarawak juga yang dikenali sebagai bumi kenyalang dan mempunyai pelbagai jenis makanan, antaranya laksa Sarawak, mi kolok, sayur midin, manok pansuh, umai,
ikan terubuk masin, kek lapis, linut, dan ulat mulung. Laksa Sarawak merupakan yang begitu popular, ianya menggunakan paste khas yang mengandungi pelbagai bahan. Manakala mi kolok amnya bukanlah makanan asal, namun ianya telah menjadi makanan tradisi masyarakat di Sarawak. Sayur midin pula, atau lebih dikenali nama panjangnya kemidin, merupakan sayur sangat popular di Sarawak. Ianya biasa dimasak secara goreng, belacan. Sayur ini juga mirip seperti sayur pucuk paku. Manuk pansuh pula merupakan nama lain bagi ayam. Manuk pansuh merupakan hidangan ayam yang dimasakkan di dalam buluh bersama ramuan khas, dan makanan ini merupakan makanan tradisional masyarakat Iban. Umai pula merupakan makanan tradisi masyarakat Melanau. Umai juga merupakan makanan laut mentah seperti isi ikan, udang, mahupan, sotong. Penggunaan air perahan limau akan menjadi makanan laut tersebut masak secara semula jadi. Manakala terubuk masin pula merupakan salah satu produk pelancongan bagi yang berkunjung ke Sarawak dan dibawa pulang sebagai buah tangan. Manakala kek lapis merupakan pencuci mulut dan kek paling popular di Sarawak. Manakala linut merupakan makanan tradisional masyarakat Melanau, dinikmati oleh semua masyarakat di Sarawak. Diperbuat daripada tepung sagu segar dan dimakan bersama sayur midin dan ulam-ulaman. Manakala yang terakhir ialah ulat mulung. Ulat mulung adalah sejenis larva kumbang yang bersarang di dalam batang pokok rumbia yang sudah reput dan dinikmati dengan pelbagai masakan seperti digoreng, disalai, disup, dan sate. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya bagi membentangkan yang selanjutnya. Kesimpulan daripada projek ini, secara keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa perpaduan di antara masyarakat majmuk di negara ini dapat dibentuk dengan adanya makanan tradisional dari berbagai kaum. Melalui makanan ini, masyarakat dapat mengenali dengan lebih mendalam makanan yang terkenal di antara kaum Melayu, Cina dan India, selain mengetahui keunikan yang ada pada setiap jenis makanan tersebut. Tambahan juga, setiap makanan tradisional ini mempunyai keunikannya tersendiri yang mampu menarik kaum lain untuk menikmati dan merasanya. Menurut kajian, makanan dari pelbagai bangsa ini dapat menyumbang kepada perpaduan dan pemahaman kaum di suatu tempat. Mereka lebih memahami dan mengetahui pelbagai variasi makanan kaum melalui tempat tinggal. Selain itu, agama juga banyak mempengaruhi hubungan di antara makanan dan budaya. Kesannya dapat dilihat melalui penyediaan makanan. Nisbah ramuan dalam masakan, adab-adab ketika mengambil makanan, hubungan makanan dengan kehidupan itu sendiri sama ada dari segi kepercayaan atau amanah harian, dan kepelbagaian yang ada di dalam penyediaan makanan seperti penggunaan bahan utama dalam masakan. Pasal dalam masyarakat seperti keboleh dapatan makanan serta aktiviti harian yang dilakukan juga turut memainkan peranan. Oleh itu, objektif untuk mengkaji pengaruh budaya Melayu, India, Cina dan Islam dalam amalan makanan dan pemakanan masyarakat hari ini telah dapat dicapai dengan melihat kepada perubahan di dalam amalan makanan setiap budaya tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Walaupun terdapat gelombang yang kuat daripada pengaruh luar terhadap budaya pengambilan makanan di suatu kaum, seperti budaya pengambilan makanan secara moden, tetapi dengan keutuhan dan